السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان قوة الحياة، والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-16 daripada bulan Safar 1445 Hijriyah, nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Khabar semua. Tak menjawab pun. Jawab lah kau ya pun angguk-angguk. Orang tanya jawab, ya. Baik. Sihatlah kot. Megak mana megak? Sihat megak? Mana? Alhamdulillah. Tak sihat sikit-sikit tu biasalah. Umur dah lebih. Cuaca pun menguji. Jadi keterujaan tu semakin kurang. Alhamdulillah. Yang penting dalam keadaan bagaimanapun Allah terus rezekikan kepada kita dari segi rezeki kesempatan masa untuk kita menghadirkan diri kita ke rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan niat nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, maka duduk kita walaupun beberapa minit InsyaAllah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duduk seorang yang beribadah. InsyaAllah taala, amin. Pada malam ini kita bertemu lagi di bulan Safar ini, di bulan September ini, pada siri pertemuan halaqah yang ke-88. Cantik angka nombor tu bukan? 88. Oh, cantik tu. Kaki main nombor suka tu. Ya. Jadi apa pun alhamdulillah
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan perbincangan kita di bawah tajuk yang sedang kita bincangkan, dan begitu juga di tempat-tempat yang lain, di masjid, di surau, ya. Yakni 10 ciri-ciri kepribadian seorang Muslim yang cemerlang. Itu tajuk yang kita sedang bincangkan. Dan pada siri pertemuan ke-87 yang lalu, pada bulan lalu, kita telah pun memasuki perkara atau ciri yang kelima. Kalau ingat balik, ciri yang kelima ini dinamakan sebagai Al-Ma'rifatul Wasi'ah. Seorang Islam dengan personality yang cemerlang, yang excellence, hendaklah dia mempunyai pengetahuan yang luas. Itu siri bulan lalu. Hendaklah mempunyai pengetahuan yang luas. Bila bercakap tentang pengetahuan ini, hendaklah kita lebih adil kepada agama diri kita dan kehidupan kita. Pengetahuan yang luas inilah di mana Nabi menyatakan manusia yang terbaik adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat ataupun kebaikan, ya, kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat diri kita ini, pengetahuan yang boleh digunakan daripada kita aqil baligh, itu pun mungkin bagi seorang lelaki, saudara Saiful, aqil baligh ni pun duk main lagi. Kalau lelaki lah, duk seluar pendek lagi, duk makan aiskrim jalan lagi. Ya, ambil kuih kan tak bayar. Umur 15 tahun dah makan. Lelaki 15 tahun berat nanang lagi. Dok rok lah, cetong lah. Dok. Tapi kalau perempuan tu boleh tahan lah, walaupun perempuan ada yang jenis tomboy. Tapi lelaki ni dia memang gitu. Dia lambat matang, tapi bila dia matang, dia lebih ke depan daripada orang perempuan. Sebab itulah orang lelaki ni dari segi agama dia menjadi ketua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', kata Allah dalam Quran. Orang lelaki itu adalah pemimpin, ya, yang mengungguli, yang mengetuai orang perempuan. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut keadilan kita berfikir, agak-agaklah kemampuan macam mana ni yang kata yang diperlukan luas kita tentangnya. Agak-agak kalau dah duduk wheelchair tu, minta maaf lah kita sebut wheelchair. Agak-agak duduk cerita apa projek lagi ke? Nak buat projek atau nak buat bangunan ke guana, duduk cerita saham lagi ke? Duduk wheelchair lah. Itu belum lagi yang separuh badan mati tu. Duduk wheelchair. Agak nak cakap tu lagi kan, nak cerita rumah sewa. Tak kira lah duduk wheelchair tu umur 40 ke, 55 ke, 70 ke, ataupun umur 25. Agak-agak lah. Nak cerita projek lagi ke? Nak cerita apa? Liga bola ke? Bagaimana? Nak cerita candak sutung ke? Bagaimana lagi? Tak cerita dah. Tak cerita dah. Kalau nak cuba cerita beragama pun tak boleh pergi jauh. Tak boleh pergi jauh. Sebab daripada sihat sampailah kurang sihat. Nak kata sembahyang berjemaah pun tidak juga. Nak kata pergi masjid Balesah ke, tak nampak muka juga. Melainkan hari raya, hari Jumaat, ada orang nikah, ada orang mati. Nampak muka kat masjid.
Ada gotong royong sikit ke, kebang ke, korban, nampak muka kat masjid. Dengan golok dia, ya, dengan boot panjang tinggi dia. Jadi kalau nak cerita lebih-lebih bab semayang berjemaah pun tak belajar fiqah sampai umur 40 tak belajar fiqah lagi. Kalau tanya umur 50 ni apalah kitab fiqah yang kita dah khatam, berguru. Tengok YouTube itu tidak belajar. Walaupun dapat maklumat tapi tidak belajar. Tak belajar tengok YouTube. Apa lagi tengok TikTok. Jadi nak ceritakan, nak cerita lebih bab agama ni dalam pengetahuan luas pun tak berani juga. Nak cerita bab baca Quran, lagi berat. Berat. Setiap bulan puasa tak pernah hanya khatam sekali pun. Ramai. Pergi Mekah pun tak berani baca Quran lebih-lebih. Takut orang tegur. Ramai dah. Pergi Mekah sama ada atas tiket Hajj ataupun Umrah, baca Quran dalam Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, yang tegur tu orang-orang yang dhaif, tegur dia. Malu dia. Yang kena duduk padang Arafah nampak pegang Quran kecil tu, tapi tak tahulah baca bunyi gua ni. Sebab belum pergi Mekah ni kelas Quran tak ikut. Jadi nak cakap lebih-lebih pengetahuan yang luas dalam bab baca Quran pun tak berani juga. Kawan ni. Dia tumpang tengok tajuk apa yang melayang ni, boleh aku campur. Akulah hero. Kalau tajuk tu nampak faham sikit. Kalau tidak, senyap sunyi. Jadi yang dituntut sebenarnya orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang ini, pengetahuan yang luas ini, hakikatnya adalah pengetahuan di sudut keagamaan. Itu realiti. Whoever you are, siapa juga kita, dengan pangkat, kedudukan, jawatan apa pun, tuntutan kepada mempelajari, memperdalami ilmu keagamaan lebih-lebih lagi dalam bab fardu ain ini adalah wajib. Jangan buat-buat tak nak dengar. Jangan buat-buat syok sendiri. Jangan buat-buat sekarang ni dalam zon selesa. Jangan, bahaya tu. Takut kita menjadi orang-orang yang gurur, orang-orang yang tertipu. Takat tipah tertipu itu lagu. Tapi kalau kita ni beramal dalam keadaan kita ni tertipu, berat. Golongan orang-orang yang gurur ni disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis. Berapa ramai manusia ni dia beramal, dia sangkakan amalan dia tu hebat, banyak dan diterima Allah. Hakikatnya bila berdepan dengan Allah nanti, amalan itu sia-sia. Dan dalam hadis Nabi menyebut ada 10 golongan. Yang mana orang ini, 10 golongan ini, dia sembahyang tetapi sembahyangnya Allah tak terima. Wal'ayazubillah. Sembahyang, jangan ingat sembahyang tu dah kira okey dah. Sembahyang ni bukan baik, sembahyang ni wajib. Tapi kalau boleh sembahyang maghrib berjemaah tadi, dah tahu ada kuliah ke tak ada kuliah, duduk sekejap antara maghrib dan isyak, umur dah tua-tua ni. Kan? Dah tahu dah masuk waktu maghrib. Dah balik juga. Tadi ramai kat bawah tadi. Memang cantik lagi pakaian. Tunggulah kejap maghrib. Kalau nak kenduri apa pun, bersalahnya. Itu contoh. Allah tunjuk berlaku depan mata saya. Itu suruh bercakap. Dah azan dah. Dah dalam kawasan masjid dah. Apa salahnya tunggu sembahyang maghrib. Lepas tu pergilah ke mana-mana pun. Sembahyang Ustaz kat rumah. Rumah cerita lain. Awak boleh janji awak sampai rumah. Sedangkan waktu sembahyang awak dalam kawasan masjid. Contoh. Tak boleh marah. Ini realiti. Agama itu nasihat. Tak usah marah lah. Hidup kita ni wajib atas kita nasihat menasihati antara satu sama lain. Dan orang-orang yang
yang apa ni, yang senior ni, orang lama ni, orang otai ni, dia patut memberikan satu kekuatan kepada golongan-golongan youngsters, orang muda ni, supaya mengingati majlis ilmu agama, kesedaran, tarbiyah, tausiah apa semua ni adalah satu keperluan dalam hidup. Dia bukan nak dengar pun tak apa agama ni, tak dengar pun tak apa. Tak boleh macam itu. Hargai dan hormati usaha orang lain nak menyebarkan, nak menyedarkan kita dengan agama. Hormati sikit benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hukama meletakkan orang Islam yang cemerlang peribadinya, pengetahuan agama dia mesti luas. Tak usah cakap bab-bab apa faraid lah kan. Faraid tak ada, faraid ada. Dengan cerita bab faraid Allah, tanah kubur merah lagi. Macam-macam hal bab harta pusaka. Dah menyalahi tuntutan yang wajib difahami oleh keluarga-keluarga si mati. Faraid jauh sekali nak faham 1/8 ke, 1/2 ke, 1/3 ke, tak faham apa. Tak faham. Nak kata hibah ke, nak kata wasiat ke, ya, nak kata apa sekalipun yang berkaitan dengan ilmu mawaris, ilmu harta pusaka ni, itu jauh. Sebab itu Nabi kata di antara sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang paling awal yang Allah akan angkat adalah ilmu faraid. Orang dah tak tahu dah macam mana pembahagian harta pusaka. Kalau tidak, takkan berbunuh-bunuhan, berdengki-dengkian kerana merebut harta pusaka. Tak usah kata yang itu. Kadang-kadang dalam urusan munakahat, urusan nikah kahwin ni pun ramai yang masih tak faham lagi walaupun dah bernikah 3. Nikah boleh 3 tapi fahamnya tu. Tak sedar dalam bersembang hari-hari dah ada 3 anak, rupanya dia sudah menziharkan isteri dia. Tak sedar dia sudah zihar isteri dia. Bila orang tanya hukum zihar apa? Perkataan ente tu sudah menzihar isteri. Dia kata zihar apa dia? Dia kata. Tak faham. Ada kursus pra perkahwinan pun. Melepaskan batuk di tangga yang hadir. Dan bukan semua perkara-perkara munakahat dicerita dalam kursus pra perkahwinan. Apatah lagi sebelum ini, kursus pra perkahwinan pun tak ada. Ni nak cerita je. Jadi bila ilmu nikah kahwin, ilmu kehidupan, ilmu sebagai seorang suami, ilmu sebagai seorang isteri, naik lagi setingkat begat, ilmu sebagai seorang ayah, ilmu sebagai seorang ibu, pun tidak difahami. Jadilah kehidupan itu yang membezakan orang Islam, ada bin dengan binti dia. Lain lebih kurang sama. Perjalanan hidup tu sama je. Amat membimbangkan hari merdeka baru-baru ni di dataran Putrajaya. Tuan-tuan tahu berapa ramai duduk di sana, tidur di sana. Hujan pun tak apa megat. Tidur sana sebab nak dapat barisan depan. Nak tengok perbarisan. Salah seorang kawan saya pergi sana, sebelum pukul 4 dia dah ada, dia nak meninjau keadaan di sana. 4:30 dah penuh dah sepanjang panjang jalan tu. 4:30 pagi AM. Dan dia sempat rakamkan gambar-gambar tu. Ada yang tidur, ada yang seronok betul lah. Pukul 4:30, pukul 5. Itu waktu apa tu? Allahu Rabbi. Sampai kawan saya kata apa? Merdeka yang sebenarnya merdeka dari api neraka, tuan-tuan. Jangan lupa sembahyang, jangan lupa sembahyang, jangan lupa sembahyang. Sampai dia cakap macam itu kepada yang datang awal. Yang sembahyang itu wajib. Khawatir yang tak sembahyang ni. Kalau perempuan tu satu hal, perempuan tak sembahyang pun tak boleh motivasikan suami awak juga macam tu tak sembahyang. Yang sembahyang alhamdulillah.
Dia khawatiri berapa ramai daripada 100,000 lebih tu yang tak sembahyang. Allahu Rabbi. Jadi ini benda-benda macam ini tuan-tuan. Kalau pengetahuan agama tidak meluas, inilah jadi. Inilah jadi. Sebab itu dalam kehidupan ini, yang peristiwa datang, peristiwa pergi. Dia sekejap saja. Daripada peristiwa 5, dia datang, hebat, dia pergi, senyap. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur di WTC, dia datang sekejap, lepas tu habis. STL, Sepak Takraw League, dia datang sekejap, habis. Badminton, World Cup, Championship, dia datang sekejap, habis. Tu cerita dia. Sampailah kepada majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa di WTC juga. Dia datang sekejap, dalam 6 hari dia pergi, habis. Datang pula interkini menyambut hari kemerdekaan, hari kebangsaan. Dia datang sekejap, dia pergi, habis. Tapi takkanlah habisnya begitu saja. Tak terasakah detik-detik yang penting itu semua dinilai di hadapan Allah nanti? Apakah datang duduk di masjid, kuliah tak kira lah kuliah apa, asalkan kuliah agama, datanglah. Tapi orang yang tak pengetahuan yang luas ni, dia bukan setakat datang dengan ceramah kuliah maghrib tiap-tiap malam. Dia menyuluh diri dia. Dia jadikan diri dia ni ibarat cermin muka. Bila kita tengok cermin muka, kita akan nampak wajah kita yang sebenar. Tetapi itu bukan wajah sebenar. Cermin muka penuh dengan tipu nista. Cuba tengok cermin muka Megat. Awak angkat tangan kanan dah. Dalam cermin jadi tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kiri. Jadi tangan kiri. Ke tak pernah ambil tahu benda tu? Awak angkat tangan ni, tangan kanan ni pakai jam. Awak tengok dalam cermin tu, dia jadi tangan kiri. Itulah kita melihat wajah kita. Ya? Tengok diri kita. Penuh dengan tipu daya. Dan ditipu. Jangan kita jadi cermin mata je, duk tengok orang. Sampai tak nampak keadaan diri sendiri. Cermin mata kan guna untuk tengok benda lain, bukan tengok diri sendiri. Ini kuliah motivasi tuan-tuan. Kuliah motivasi ni dia akan bagi suntikan untuk apa juga kuliah. Kalau tuan-tuan dengar baik-baik. Sebab itu kuliah motivasi menuntut apa kita punya change. Perubahan. Motivasi itu adalah perubahan. Perubahan sikap. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa, happenings, dia datang dan pergi. Tapi bagaimana kita melihat hari-hari yang pergi itu meninggalkan kita? Hari-hari yang pergi itu meninggalkan kita. Apakah ia boleh memberi satu bentuk pengajaran, tausiah, memberi satu bentuk muhasabah diri? Kalau kita tengoklah ujian membaca dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa. Kita tengok Johan antarabangsa Qari adalah peserta kita tuan. Orang Tereh, Kelantan. Saya jumpa dia. Sebelum keputusan malam tu saya jumpa beliau siang di WTC. Dengan ayah dia, Encik Sarini. Saya jumpa. Ya. Apakah kerana beliau ini cacat penglihatan, begitu saja? Tak tersentuh ke jiwa kita yang celik ni, kadang-kadang tak pakai cermin mata apa pun. Dia boleh baca Quran dengan Quran Braille. Dengan bertaranum lagi. Dia royak, dia kata Quran Braille ni nak baca, dia kata kita kena ada asas-asas tajwid. Kalau tak ada asas tajwid, waqaf ibtidak tak tahu, tak boleh baca juga Quran Braille. Sebab dia timbul gitu je. Makna kena ada
menuntut ilmu asas yang lain sebelum nak pegang Quran Braille yang 6 jilid tu. Jadi bila perkara-perkara begini berlalu, apakah bila peserta kita baca, maka penonton pun bersorak. Oh, takat begitu je ke nak tengok orang Arab bersorak, kita pun bersorak? Apakah bersorak tengok tilawah sama macam bersorak tengok sepak takraw atau bola? Di mana penilaian yang kata pengetahuan yang luas ni? Patut kita tengok bagaimana seorang yang cacat penglihatan, walaupun bukan cacat sepenuhnya. Beliau nampak sikit-sikit, dia kata. Tapi maknanya dalam kategori cacat penglihatan. Boleh membaca Quran dengan baik. Dan sedang menuntut dalam ijazah sarjana muda di Kias, Kelantan dalam bidang tahfiz Al-Quran dan pengurusan. Kita refleks pada diri kita ni. Kita ni kata dah belajar universiti, dah keluar universiti, dah first degree, second degree. Tapi bila orang bagi Quran kat kita, mula baca macam siam. Tak ada terasa apa ke? Bulan Ramadan ni, takat tengok aja. Tak ada terasa ke nak khatam Quran dalam bulan Ramadan? Hadiahkan pahala bacaan untuk arwah mak ayah dan lain-lain, untuk guru dan lain-lain. Ini dia katakan pengetahuan agama yang luas. Bahawa kehidupan sebenarnya kehidupan di sana. Bekalan sebenarnya bekalan yang dibawa ke sana. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang dikatakan kehidupan yang paling baik itu adalah kehidupan di akhirat. Tetapi Islam tidak menyuruh kita meninggal dunia. Sebab itulah yang dikatakan orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang ini, pengetahuannya mesti luas. Walaupun dia menyarung disiplin uniform yang berbeza-beza, uniform sebagai seorang engineer, uniform sebagai seorang pegawai perubatan, uniform sebagai apa sajalah arkitek dan lain-lain. Tetapi bila disuruh jadi imam boleh. Disuruh jadi imam solat jenazah untuk mak dan ayah yang pergi, boleh. Disuruh pimpin tahlil, boleh. Disuruh baca talqin, boleh. Walaupun mungkin nak memandikan jenazah agak kurang, boleh. Tapi takkan nak jadi imam solat jenazah pun. Tuan-tuan kita yang masih hidup ni, kita boleh jamin tak apabila kita pejam mata nanti, anak lelaki kita kalau ada anak lelaki, atau menantu lelaki kita nanti yang akan imamkan solat jenazah kita nanti. Agak-agaklah orang yang ada pengetahuan yang luas ini, dia membuat persediaan ke arah ini. Sebab itu pemilihan jodoh kepada anak ni bukan diserahkan 100% kepada anak. Campur tangan ibu bapa adalah satu keperluan untuk menjamin zuriat-zuriat yang bakal lahir nanti, zuriat yang qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu semua, kata Allah, dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Ini pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas. Akan terasa hari Jumaat siang tadi, bila tabung lalu depan kita, ada tak terdetik dalam hati kita nak masukkan duit dalam tabung? Atau kita sudah punya anak, kita tinggalkan wang ringgit kepada anak, suruh dia juga masuk dalam tabung. Latih, ini nama pengetahuan yang luas. Ada terasa tak agak-agak? Kalau ada, bermakna di sini sudah ada persiapan untuk memperolehi pengetahuan yang luas. Ini maksud dia. Tajuk yang paling sesuai untuk dibicarakan pada setiap masa, pada semua tempat adalah tajuk agama. Tajuk agama sesuai disembang bila-bila dengan keluarga, dengan kawan, dengan rakan sejawat. Tajuk agama sesuai. Ketika senang, ketika sukar, tajuk agama sesuai. Ketika muda, ketika tua, tajuk agama lebih perlu. Dia tidak seperti tajuk-tajuk akademik yang lain. Dia terbatas dan terhad kepada usia.
terbatas dan terhad kepada kesihatan diri, terbatas dan terhad kepada ekonomi kehidupan, tapi tidak agama. Agama sesuai untuk dibicarakan di mana-mana saja, dan inilah yang dikatakan orang Islam yang cemerlang, mereka mempunyai pengetahuan Islam yang luas. Kita hormat azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Jadi menjadi seorang Islam dengan kepribadian yang cemerlang, yakni dengan memperolehi ataupun menguasai pengetahuan yang luas, khususnya dalam perkara keagamaan, lebih khusus lagi dalam bab fardu ain. Saudara, kadang-kadang satu mentaliti atau satu stigma tanggapan dalam masyarakat kita, bila dikatakan fardu ain ini, ilmu fardu ain ni, masih ramai lagi yang berpandangan, yang merasakan ilmu fardu ain ni ilmu yang tahap rendah. Cuma kita pernah tanya, habis ilmu agama tahap tinggi ni apa dia? Tanya. Kalaulah fardu ain ni kita kata tahap rendah, memang dia basic, tetapi dia akan menjadi, dia berkembang kepada cabang-cabang yang lain. Jadi nak kata ilmu agama peringkat tinggi ni apa dia? Ceramah umum. Ceramah umum bukan ilmu fardu ain secara khusus. Dengar tiap-tiap malam ceramah umum, tapi Quran tak boleh baca. Apa ertinya menjadi seorang Islam? Quran tak boleh baca. Bagi manuskrip, bagi teks Jawi tak boleh baca. Suruh tulis nama dalam ejaan Jawi, tak boleh. Bahasa Arab tak usah cakap lah. Suruh baca Quran. Yasin yang biasa 83 ayat tu pun baca la haula wala quwwata illa billah. Bagus membudayakan sunnah membaca suratul mulk lepas sembahyang isyak atau sebelum tidur. Bagus. Tetapi yang nak baca surah Al-Mulk itu di kalangan jamaah betul-betul tak mempelajari bacaan Al-Quran, tajwidnya, fasahahnya untuk suratul Mulk. Nak wakaf kat mana, nak berhenti kat mana, nafas pendek nak berhenti kat mana, di mana tak boleh berhenti, di mana makruh berhenti. Semua ada dalam bacaan Quran kalau berbuat salah. Ni cerita dia. Ya, kalau kita tengok hari Jumaat tadi, astaghfirullahalazim, tengok masyarakat kita semayang. Dan kita tengok masyarakat saudara-saudara kita yang menumpang mencari kasih sayang dan rezeki di negara kita semayang juga. Amat merisaukan, menyedihkan. Bila kita buka kitab fardu ain, fik solatnya, kalau itulah caranya, tak sah solat. Tak sah tu satu hal. Kalau itulah cara solatnya, batal. Tak sah dan batal ni makna ibadat jadi sia-sia. Penat saja buat. Dan inilah pengetahuan luas yang perlu dimiliki, difahami dengan sedalam-dalamnya. Sebab orang yang solat ini, orang yang ada al-falah, berjaya. Ni, cerita dia. Orang yang boleh datang solat berjamaah, khususnya waktu subuh, di tempat azan diazankan. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, inilah orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Tu cerita. Tak ada surau di taman, kita ada persatuan penduduk, mohon minta surau. Betul tak kan? Oh, ada surau, minta kapet, dapat. Dah dapat kapet, kipas angin.
Tempat lain ada aircon, minta aircon dapat. Daripada tingkap nako jadi tingkap sliding, tinted dapat. Dapat belaka. Yang tak dapat nak bagi penuh jamaah aja tak dapat. Cari penceramah bukan main lagi. Ada AJK Biro Dakwah cari penceramah. Silat-silat AJK pun tak datang. Minta ampun, minta maaf. Frankly speaking. Sebab kita merasakan ini sebagai jawatan resmi. Bukan sebagai satu tanggungjawab. Yang kita tanggung di sini dan kita akan jawab di sana nanti. Nak jawab tu yang berat tu. Nak jawab tu yang berat. Sebab salah tanggung nak jawab berat. Berat. Dan inilah pengetahuan luas yang dituntut kepada seorang Islam yang cemerlang. Bila orang tanya bab semayang, walaupun kita ni hanya sebagai masyarakat marhain, masyarakat biasa yang tak belajar sekolah agama pun, tapi bila orang tanya bab hukum hakam sembahyang berjamaah, kita boleh jawab dengan yakin. Kita boleh sebutlah walaupun tak banyak nama kitab, 1-2 kitab boleh sebut. Nama orang alim yang kita pergi mengaji, boleh sebut. Sebab kata almarhum ayahanda Tuan Guru Datuk Ismail Qamus, penting kita mendampingi, kita bersuhbah, kita mendampingi, kita berkhidmat dengan orang-orang alim. Penting. Keberhasilannya nanti bila mati nanti nampak, kata Datuk Ismail Qamus. Mati nanti nampak. Kita mendampingi majlis ilmu, kita mendampingi ahli ilmu, mati nanti nampak dia punya hasil. Sekarang memang tak nampak. Ni. Inilah kesedaran yang perlu ada kepada bapa-bapa, ibu-ibu, kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak, kepada anak menantu, kepada para mertua, pada teman-teman, rakan taulan sepejabat. Kita jangan bangga dengan kelulusan kita, universiti sana, universiti sini. Pangkat dan jawatan kita, ini, pegawai itu, pegawai ini. Tak usah bangga. Tengok semayang macam mana. Betul alim kata, kalau tengok kehidupan kita ni caca marba, semak semayang masing-masing. Bila kehidupan ni nampak pincang, compang-camping, ada tak kena dengan sembahyang, kata orang alim. Dan perkara yang ketujuh yang saya nak mulakan untuk menjadi seorang Islam yang cemerlang ini, kata para hukama, al-jismul qawi atau as-salim, iaitu mempunyai tubuh badan yang kuat. Mempunyai tubuh badan yang kuat, al-qawi, as-salim, dan tubuh badan yang sihat. Ini tidak boleh dinafikan. Dari sudut kesihatan, perbincangan dia tidak seluas perbincangan pengetahuan tadi. Sebab sudut kesihatan ini rezeki yang dimiliki oleh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala tak sama. Kadang-kadang sihat dan kuat itu dia terlampau subjektif, terlampau relatif. Sebab ada orang fizikalnya sihat tapi dalamannya sakit. Ada orang fizikalnya sakit tapi dalamannya sihat. Sebab itulah sihat, kuat, tidak dinilai dari sudut pandangan mata kasar yang tersurat sahaja. Dilihat juga sihat dan kuat ni dari sudut yang tersirat. Sebab tindakan luaran kita banyak dipengaruhi oleh daripada tindakan dalaman yang diperintah oleh hati, yang diproses oleh akal. Sebab itulah Nabi SAW dalam kehidupan ini, baginda telah menyatakan, kalau kita buka dalam kitab Mishkatul Masabih,
menerangkan bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW daripada celik mata sampailah pejam mata, walaupun tak pejam mata Nabi hakikatnya. Pejam kedua mataku tetapi bukan hatiku. Dalam kehidupan Nabi ni penuh dengan doa. Sebab doa ini Nabi kata senjata orang beriman. Cuma kita tengoklah diri kita sebagai kuliah motivasi ni. Berapa banyak doa yang kita boleh baca sekarang ni. Atau kita boleh upgradekan lagi, doa itu bukan setakat dibaca, tetapi berdoa, bukan setakat baca doa. Dengan umur yang Allah bagi pada kita, dengan sihat tubuh badan yang Allah bagi pada kita, dengan rezeki, jawatan, pencapaian dalam kehidupan yang Allah bagi pada kita, cuba kita tengok amalan dari sudut berdoa dalam kehidupan kita sekeluarga. Kadang-kadang lepas semayang pun megat. Saja nak sebut nama megat sebab Haji Azmi tak ada malam ni. Memang tak ada pun, memang tak ada. Dia ada hal. Mana Pak Isyam kita pun tak nampak ni. Tadi bukan dia yang menikahkan, bukan? Bukan eh? Kadang-kadang kita semayang ni, aduh. Hati ni, kita duk tengok orang kita semayang ni, Allah, nak suruh wirid sekejap pun macam tak sempat. Dia jawab kan, dia kata sambil berdiri pun boleh wirid, dia kata. Amboi. Cuba sambil tunggu bas tu awak makan sedap-sedap boleh? Awak nak makan kena tempat yang sesuai. Dan wirid ni tempat yang paling sesuai ialah lepas sembahyang. Orang sihat, dia lepas bagi salam kanan, kiri, ni orang sihat dalaman. Dia boleh beristighfar, dia boleh berwirid. Walaupun dia sembahyang duduk atas kerusi. Tapi orang yang tak sihat dalaman, hanya sihat fizikal, sado badannya. Kita tengok, lepas sembahyang tu tak menyempat-nyempat nak keluar. Kalau dah pergi tandas, satu hal juga. Keluar turun tangga main handphone. Atau merokok lagi teruk. Ni. Jadi, di mana pentakrifan sihat sebenarnya? Betul, sihat ini bukan kita lihat dari sudut fizikal. Bukan dari sudut kita boleh jogging. Bukan dari sudut kita boleh berkebun. Bukan. Sihatnya boleh bangun tak dan solat pada waktu tepat. Boleh berjemaah tak? Boleh datang ke masjid surau tak? Itu sihat. Boleh duduk tak sekejap antara isyak dan maghrib ni. Dengar kuliah untuk kebaikan diri sendiri. Itu sihat. Sebab itu digabung pengetahuan yang luas dengan sihat ini. Kalau bawa dalam semayang, lepas semayang tu cuba banyak istighfar. Dahlah kita mengaku dengan Allah, kita semayang sunat ni Saiful, sikit je. Dahlah sikit, tak betul pula semayang tu. Ada tak kita semua ni, kita pernah belajar berguru, suruh guru semak bacaan tasyahud akhir kita, yang merupakan bacaan rukun qauli yang wajib. Bukan setakat dibaca, tetapi dibaca dengan betul. Itu Islam. Islam not a matter of doing something, tapi mesti doing it correctly. Itu Islam. Bukan setakat buat dengan betul. Baik, Islam itu indah, cantik, syumul, sempurna. Itu Islam. Waktu cubalah kita pujuk hati kita, dah bagi salam tu duduk sekejap. Wirid sekejap. Sebab itu ulama-ulama sufi menegur masyarakat tentang wirid lepas sembahyang ni dengan katanya bagaimana? Man laysa lahu wirdun fahuwa qirdun atau kama qala. Sesiapa yang tidak berwirid selepas sembahyang, maka dia ibarat seekor kera, monkey. Kata ulama sufi. Jangan tanya saya hadis pula. Ni bukan hadis. Ni kata ulama.
Sesiapa yang tidak berwirid selepas sembahyang, maka dia seperti seekor kera. Qirdun. Qaf ra dal makna monkey. Kera ke monyet ke beruk 2 kali 5 lah. Saiz saja lain. Mungkin cara melompat bergayut dia lain sikit lah. Ikut dia punya mazhab. Ada juga yang tidak nampak nak berdoa lepas sembahyang. Duduklah sekejap, aminkan doa imam. Dahlah kita doa, abang pada doa. Dahlah doa dengan umur macam ni tak padan dengan doa yang kita boleh baca betul-betul lepas sembahyang. Kalau orang suruh lah kita baca doa lepas sembahyang, hitam mau. Hitam. Syarat berdoa yang 4 ni pun tak lepas. Nak kata sihat dalaman macam mana? 4 syarat doa ni, kesempurnaan doa ni pun tak lepas. Apa dia? Nombor 1, membaca ta'awuz. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu syarat doa nombor 1. Nombor 2, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 2. Nombor 3, membaca tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling pendek. Dan nombor 4, bersalawat ke atas Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-ayah. Lepas tu baru kita mohon. Yang itu pun kita tak lepas, ikut dan. Yang kadang bismillah pun tak baca. Terus-terus minta kaya je. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang yang sihat sebenarnya, orang Islam yang dengan kepribadian yang cemerlang ini adalah orang yang al-jism, badan, tubuh badan dia sihat, al-qawi, kuat. As-salim, sihat. Tubuh badan yang kuat dan sihat. Kuat dan sihat ini luaran dan dalaman. Bukan sekadar luaran. Berapa ramai orang yang sadu nak tolak kain selimut tak sampai 1 kilo. Nak sembahyang subuh pun tak bangun. Nak tolak kain selimut tu pun tak boleh. Padahal dia kerja kargo, angkat macam-macam. Kalau kat Terengganu tu dekat tempat jual ikan tu, tung ikan tu berat macam mana? Boleh angkat. Boleh angkat. Kat Pulau Rusa, Pulau Kambing semua tu. Tung ikan bukan kecil-kecil, besar. Boleh angkat. Yang kita risaunya bila bangun pagi, subuh ke mana, apa ke mana. Itu masalah. Yang sembahyang tu bukan baik, itu wajib. Tak, kita tak ada nak iri hati, nak kata apa sangat. Nak pergi majlis apa pun pergilah. Saya juga dulu di antara yang terlibat dalam perbarisan kemerdekaan zaman saya dulu. Saya tahu keadaannya macam mana. Orang-orang yang terlibat sebagai ahli-ahli pembarisan. Oh, sedih kalau dengar perbualan antara satu sama lain. Itu zaman saya dulu. Bila cakap bab semayang, dia boleh main-main lagi tu. Tak apa ke masuk neraka pun kejap je dia. Astaghfirullahalazim. Mak kita kata tak semayang subuh ni berat ke ni? Tak apa, kejap je dia kata. Bukan selalu. Ada yang lawyer buruk ni, dengan perkataan-perkataan yang kurang adab ini, masih ada di kalangan orang kita yang ada bin-binti ni. Pergilah majlis macam mana asalkan majlis itu tidak merosakkan akhlak. Tapi sembahyang jagalah. Pergaulan jagalah. Pakaian jagalah. Ahli keluarga yang kita bawa bersama jagalah. Itu je kita minta. Islam minta itu je. Jaga. Sebab orang yang boleh membezakan yang benar dan yang batil, inilah sembahyang yang sebenar-benarnya dapat mencegah yang fahsyak dan mungkar. Sebab itu Nabi suruh doa.
Apa doa yang Nabi ajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa, atau Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wahai Allah, perlihatkanlah kepadaku atau kepada kami perkara yang benar itu benar agar kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kepada kami perkara yang batil, yang salah itu, satu kesalahan, agar kami dapat menghindarinya. Ini doa apa ni tuan-tuan? Doa supaya kita boleh memilih yang betul, mengasingkan yang tak betul. Bila nak buat sesuatu tu panjang akal, kata orang kampung. Bukan mengikut begitu sahaja, ikut kawan dan lain-lain, ikut suasana dan lain-lain. Allahu Rabbi. Jadi ciri orang Islam dengan kepribadian yang cemerlang, bilangan yang ketujuh ini adalah mempunyai tubuh badan yang kuat dan sihat. Dari sudut fizikal, memanglah orang sihat ni banyak boleh membantu orang lain, boleh membantu saudara yang lain. Dari sudut sihat dalamannya, orang yang sihat dari segi dalamannya ini, batinnya ini, dia lebih banyak boleh membantu orang yang lemah dari sudut kefahaman emosi dan lain-lain. Kepada pelajar-pelajar hardcore, bojan dan lain-lain, macam-macam bosia satu ketika dulu, istilah yang begitu bermain di bibir masyarakat, pelacur, gelandangan dan lain-lain, dengan kekangan hidup dalam masyarakat, dengan kekangan ekonomi, dengan terdedah kepada pergaulan bebas, yang lelaki dengan lelaki, yang perempuan dengan perempuan, yang berpakaian perempuan tapi suka perempuan dengan perempuan, yang berpakaian lelaki tetapi suka perempuan dengan perempuan, macam-macam lah, pancake lah, macam-macam istilah. Mereka ni tuan-tuan, yang nak tolong mereka ni bukan orang yang kuat dari sudut luaran. Yang nak tolong mereka ni dengan izin Allah adalah mereka yang kuat dari sudut dalaman. Bagaimana boleh memberi input keagamaan, kesedaran, keinsafan? Ini tidak memerlukan badan sadu, tetapi dia memerlukan pengetahuan yang luas, ciri yang keenam sebelum ini. Baru dikatakan orang Islam yang paling baik, manusia yang paling baik, manusia yang boleh memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan ad-dinun nasihah senantiasa menjadi moto kehidupan. Termasuklah kuliah-kuliah motivasi ini, di mana menyatakan agama itu adalah nasihat. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup dulu untuk malam ni dari sudut konten, kandungan kuliah kita pada malam ni, ciri yang ketujuh. Insya-Allah Taala minggu depan pada hari Sabtu kita akan berkuliah lagi untuk halaqah yang ke-89 untuk kita melihat ciri yang berikutnya. Dan untuk perkongsian doa ya yang kita nak kongsikan pada malam ni, cuba tengok di papan putih sana dan ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin wuqufana baina yadayk. Allahumma ahsin wuqufana baina yadayk. Allahumma ahsin wuqufana baina yadayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, doa biar faham. Ya Allah, perelokkanlah, ahsin, perelokkanlah, wuqufana, berdirinya kami, baina yadaik,
di hadapanmu pada hari kiamat. Di hadapanmu pada hari kiamat. Amin. Tuan-tuan, keadaan hari kiamat, keadaan akhirat, keadaan di padang mahsyar telah digambarkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap manusia akan berada dalam keadaan amalan dia. Di padang yang mendatar luas seluas mata memandang yang tidak ada pengakhiran itu, manusia berada dalam situasi yang tidak sama. Sama ada situasi tidak sama itu dalam keadaan dalam keredaan Allah, mahupun wal'iyazubillah dalam keadaan kemurkaan Allah. Sebab itulah kita mohon kepada Allah agar berdirinya kita pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika hisab nanti, ketika mizan nanti, di dalam keadaan Allah elokkan untuk menghadapnya, insya-Allah taala. Ana ijazahkan ajaznakum doa ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk diamalkan dan dipanjangkan kepada yang lain. Setiap kuliah kita akan mengijazahkan satu doa. Dan doa ini penting. Sebab orang yang sihat, orang yang kuat, sebenarnya orang yang bukannya kuat bergusti, kata Nabi, tetapi kuat menahan sabar. Dan Nabi pernah ditanya tentang sabar ini, sebenarnya dia punya situasi bagaimana. Maka dijawab oleh Nabi dalam penerangan dalam hadis, dalam syarahnya, yang dikatakan sabar itu adalah pada ketika mula-mula kita menerima berita musibah. Mula-mula tu. Action yang mula-mula dapat berita tu, macam mana tindakan kita, respons kita bagaimana? Marah, tenang, atau marah dulu, balik 3 jam baru fikir tenang. Yang dikira adalah perasaan, tindakan, situasi kita bila menerima musibah itu. Kalau tenang pada permulaan, itulah sabar. Tapi ketika mula menerima musibah dalam keadaan marah, tidak boleh menerima, tidak redha, sebab redha ni tahap dia tinggi pada sabar lagi. Ini dalam bab tasawuf lah. 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Ini ilmu tasawuf. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala yang dikatakan pengetahuan luas ni kena menguasai benda-benda macam ni. Yang tidaklah payah mana berbanding ilmu dunia. Yang dikejar sampai meninggalkan ilmu agama. Atau mengabaikan ilmu agama. Atau merasakan ilmu agama ni tahu tak apa, tak tahu tak apa. Wal'iyazubillah. Jadi mari sama-sama kita pujuk hati kecil kita sebagai suami, lebih-lebih lagi sebagai ayah, sebagai ketua keluarga, sebagai abang sulung, sebagai kakak sulung, kita mengambil taklif, responsibility, tanggungjawab ini untuk sama-sama kita mentarbiahkan ahli keluarga kita agar wujudlah apa yang dikatakan usrati jannati, keluargaku, syurgaku. Dan dengan keluarga kita ini, dia mesti ada 2 komponen. Satu sayang, yang kedua kasihan belas. Kebanyakan keluarga Muslim dia banyak pada sayang, tapi tidak pada kasihan belas. Tetapi komponen-komponen ini kedua-duanya penting. Sayang keluarga pun mau ada, kasihan belas keluarga pun mau ada. Sebab itulah Allah gunakan perkataan ku, peliharalah. Peliharalah. Kita kalau kita pelihara atau kita bela sesuatu megat, sayang pun tak, kasihan pun tak. Sayang tu memang kita bela dia. Kasihan tu bila kita tengok makan dia tak cukup. Apabila dia kena kemalangan, kasihan datang. Dia panggil simpati, dan tahap lagi tinggi dia panggil empathy. Ini ilmu counselling, ilmu motivasi Islam. Jadi mari sama-sama tuan-tuan kita pujuk hati kita, kita tarbiah keluarga kita, kita pelihara keluarga kita, anfusakum, diri kamu sendiri, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka, insya-Allah taala. Amin.
yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri, maka ajaznakum, saya ijazahkan. Maka jawablah tuan-tuan, qabiltu ijazah. Jawablah, sebab itu nak terima ijazah doa. Hingga kita jumpa lagi pada Sabtu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الله أعلم. Terima kasih.